Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian yang sanggup meluangkan masa bersama-sama kita pada pagi ini. Kembali kita semula ke webinar kesihatan siri ke-7 yang dianjurkan bersama oleh Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim UKM dan juga Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita NCWO. Webinar yang membincangkan topik-topik menarik tentang kesihatan ini kita kendalikan pada hari Khamis setiap bulan pada pukul 10 hingga pukul 11 pagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita fahami bahawa penglihatan kanak-kanak sangat penting kerana ia merupakan deria yang perlu dirangsang sejak awal agar dapat berkembang dengan baik dan juga normal. Kelewatan merawat untuk boleh mengakibatkan kecacatan penglihatan seumur hidup. Jadi masalah penglihatan kepada kanak-kanak ini sebenarnya kerap kali terabai. Hal ini mungkin kerana mereka terlalu kecil dan juga mudah untuk mengadu serta tidak dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan penglihatan jelas. Jadi pengarah Pusat Kecemerlangan untuk Penglihatan dan Penjagaan Mata, Management of Science University MSU, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Zaki, Awang Isa berkata, kajian di Malaysia mendapati 1/10 kanak-kanak mempunyai masalah penglihatan serius atau kebutaan dan 9/10 membabitkan pelbagai faktor yang lain. Jadi kajian di negara Asia serta Asia Tenggara juga menunjukkan bahawa kanak-kanak sangat terdedah kepada risiko rabun sehingga melebihi 60%. Jadi laporan daripada Journal Ophthalmology juga menjangkakan bahawa separuh populasi dunia akan mengalami masalah rabun pada 2050. Jadi kajian ini membabitkan 2.1 juta responden dari seluruh dunia yang menggunakan satu kaedah yang dipanggil meta-analisis dan dapatan ini menjelaskan bahawa 9.8% iaitu 938 juta penduduk dunia menghidap rabun jauh tahap tinggi. Jadi Dr. Muhammad Zaki juga berkata bahawa dapatan ini juga selari dengan laporan dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang menjangkakan peningkatan masalah penglihatan dan kebutaan akan meningkat. Jadi menerusi laporan penglihatan dunia, wujud peningkatan masalah ini daripada 1.1 bilion penduduk dunia kepada 2.2 bilion pada 2050. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah merupakan masalah ataupun isu yang sungguh besar. Jadi oleh itu penting untuk kita memahami lebih lanjut tentang penglihatan kanak-kanak ini. Jadi pada hari ini kita sangat bertuah sebab kita akan dapat membincangkan topik masalah penglihatan dalam kalangan kanak-kanak dan kita dapat tampilkan penceramah kita pada pagi ini iaitu Profesor Madya Dr. Safinas Muhammad Khaldin. Apa khabar Dr. Safinas? Alhamdulillah sihat Dr. Sabaria. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan bersama dengan kami pada pagi ini. Jadi sebelum Dr. Safinas memulakan sesi perbincangan ini, izinkan saya membacakan sedikit biodata Dr. Safinas. Dr. Safinas adalah merupakan pakar perunding mata kanak-kanak dan juga pensyarah kanan di Fakulti Perubatan UKM. Beliau mengetuai unit perkhidmatan klinikal mata kanak-kanak di UKM. Dr. Safinas dianugerahkan sarjana kepakaran ophthalmologi UKM pada tahun 2010 dan seterusnya menjalani sub kepakaran ophthalmologi kanak-kanak di The Children's Hospital Westmead, Australia. Dr. Safinas juga adalah pengurusi Malaysia Advocacy for Myopia Prevention, iaitu sebuah badan bertindak yang menjalankan aktiviti-aktiviti peningkatan kesedaran awam tentang rabun jauh. Jadi beliau terlibat dalam lebih 20 kajian pendidikan dan menghasilkan hampir 50 penerbitan dalam bidang kesihatan mata, terutamanya kesihatan mata kanak-kanak. Beliau juga merupakan sidang editor di Malaysian Journal of Ophthalmology. Jadi Dr. Safinas juga aktif dalam pengajaran di peringkat Fasiswazah dan juga sarjana. Jadi Masya Allah ya Dr. Safinas, dengan kredibiliti yang ada ni, insya-Allah kita akan dapat penerangan yang mungkin meluas tentang penglihatan kanak-kanak ini daripada Dr. Safinas. Sebelum Dr. Safinas memulakan perbincangan ataupun ceramah beliau, mungkin saya ingatkan tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam talian ataupun dan juga di Facebook kita, mungkin boleh memberikan soalan-soalan
di chat room jika ada untuk dijawab oleh Dr. Safinas selepas ceramah beliau nanti. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan Dr. Safinas. Persilakan Dr. Safinas. Terima kasih Puan Sabaria. Jadi saya ingin teruskan ya dengan tajuk yang telah diberikan kepada saya pada hari ini, iaitu masalah penglihatan di kalangan kanak-kanak. Okey, masalah penglihatan di kalangan kanak-kanak sebenarnya banyak. Tapi saya ingin sentuh masalah penglihatan yang paling kerap berlaku dan yang paling penting dan perlu ibu bapa dan penjaga serta guru-guru ambil tahu dan bantu untuk sama-sama menyaring penglihatan kanak-kanak. Jadi antara 4 yang saya akan bincangkan di sini adalah rabun, seperti yang Puan Sabaria telah sebut tadi kan, banyak kajian mengenai rabun di kalangan kanak-kanak. Yang kedua iaitu keadaan anak mata putih. Yang ketiga kejulingan dan seterusnya. Ini selalu kan kita dengar mata malas atau dalam bahasa perubatannya amblyopia. Jadi kita teruskan dengan masalah pertama iaitu rabun. Jadi apakah rabun? Ia adalah keadaan di mana penglihatan kanak-kanak itu kabur. Ini berlaku apabila cahaya yang masuk ke dalam mata dia tidak fokus secara tepat pada lapisan retina, iaitu lapisan yang sensitif cahaya. Jadi apa yang mereka lihat adalah kabur. Ini selalunya disebabkan oleh saiz bola mata yang tidak normal. Kalau kita lihat sebenarnya rabun ni ada 3 jenis yang utama. Rabun jauh selalunya disebabkan oleh bola mata yang panjang daripada biasa dan kita juga panggil myopia. Yang kedua adalah rabun dekat. Dalam keadaan ini bola mata pendek daripada biasa dan kita juga panggil hyperopia. Dan ada lagi satu keadaan rabun iaitu rabun silau. Ini permukaan mata yang tak sekata. Dia bukan panjang atau pendek, tapi permukaan tak sekata. Kita panggil astigmatism atau rabun silau. Ini telah disebut oleh Puan Sabaria tadi ya, secara amnya pada tahun 2050 hampir 50% penduduk dunia akan mengalami rabun. Cuba kita pergi kepada data di dalam negara Malaysia. Jadi ada beberapa perbandingan yang kita boleh buat ya. Di kalangan kanak-kanak sekolah rendah berumur 7 tahun telah berlaku peningkatan daripada 10% ke 26% yang mengalami rabun jauh, dan di kalangan pelajar sekolah menengah berumur 14 dan 15 tahun meningkat daripada 34% pada tahun 2005 ke 60% pada 2018. Jadi peningkatan yang agak menakutkan saya kira. Dan beberapa data yang telah saya dapat dari segi 3 tahun yang kita mengalami pandemik COVID-19, didapati daripada tahun ke tahun ya, rabun jauh telah meningkat pada setiap tahunnya. Ini adalah data untuk bukan sahaja kanak-kanak tapi seluruh mereka yang datang ke klinik-klinik dan hospital kerajaan dan memeriksa tahap rabun. So ini adalah data yang dapat kita dapati. Jadi kerana rabun jauh ini dia punya kadar dia sangat tinggi ya di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Saya ingin membawa semua penonton untuk melihat apa sebenarnya ya faktor risiko yang boleh menyebabkan rabun jauh. Yang pertama adalah faktor genetik atau faktor keluarga. Sekiranya salah seorang ibu bapa mengalami rabun jauh, anak adalah 2 kali ganda berisiko untuk mendapat rabun jauh. Tapi sekiranya kedua-dua ibu dan bapa mengalami rabun jauh, anak itu adalah 8 kali ganda untuk mendapat rabun jauh. Dan sekiranya ibu bapa ini mengalami rabun jauh pada tahap yang tinggi, risiko pada anak juga adalah tinggi. Dan faktor lain iaitu faktor gaya hidup adalah kurang aktiviti luar. Dan kurang aktiviti luar ini daripada hasil banyak kajian adalah faktor yang sangat penting yang menyebabkan peningkatan rabun jauh. Kerana matahari adalah penting. Cahaya matahari ini adalah dia mengawal bola mata jadi untuk tidak memanjang daripada normal. Jadi cahaya matahari itu
mengawal berlakunya peningkatan rabun jauh. Dan faktor gaya hidup yang seterusnya adalah aktiviti jarak dekat. Tapi kerja jarak dekat yang keterlaluan, iaitu membaca terlalu lama, lebih daripada 30 minit terus-menerus, dan juga memegang buku ataupun alatan digital terlalu dekat dengan mata, iaitu kurang daripada 30 cm. Ini juga meningkatkan tahap rabun jauh. Jadi kalau kita tengok ya, apakah gejala yang boleh dialami oleh kanak-kanak yang mengalami rabun, bukan rabun jauh sahaja, adalah mungkin mereka mengadu objek yang mereka lihat tidak jelas. Kanak-kanak mungkin mengecilkan mata macam ni untuk tengok jauh. Mereka kata mata mungkin rasa tegang, sakit kepala, sering sakit kepala, terutamanya mungkin selepas membaca, selepas balik daripada sekolah. Kerap memegang buku dekat pada muka. Ini lebih kepada rabun jauh, dan mungkin diorang tidak boleh memberi perhatian di dalam kelas sebab penglihatan mereka tidak jelas. Jadi macam mana rawatan rabun? Bukan setakat rabun jauh sahaja, semua jenis rabun dekat, rabun jauh dan rabun silau, rawatannya adalah dengan memakai cermin mata. Ya? Dan apa yang paling penting adalah mesti mendapatkan bacaan tahap rabun yang tepat supaya rawatan dapat dilakukan dengan baik, dan perlu mendapatkan rawatan dengan segera. Sekiranya rabun ini dirawat, kanak-kanak ada risiko untuk mendapat mata malas atau amblyopia, yang mana saya akan bincang pada akhir tajuk nanti. Okey, jadi kenapa kita risau sangat pasal rabun jauh berbanding dengan jenis rabun yang lain? Ini adalah kerana rabun jauh ini ada komplikasi. Mereka yang mengalami rabun jauh, apabila mereka meningkat dewasa, mereka lebih berisiko untuk mendapat penyakit katarak berbanding dengan orang yang tidak ada rabun jauh. Katarak ini adalah keadaan di mana kanta mata kita berkabus. Penyakit kedua adalah glaukoma. Orang yang ada rabun jauh lebih berisiko untuk mendapat penyakit glaukoma berbanding masyarakat umum yang tiada rabun jauh. Selain daripada dua komplikasi ini, sekiranya seseorang itu mempunyai rabun jauh pada tahap yang tinggi, iaitu kuasa cermin mata dia lebih daripada 500, mereka berisiko untuk dapat kerosakan kepada pusat sensitif cahaya, iaitu makula. Jadi kita bandingkan yang sebelah kiri tu mata yang normal, jadi yang rosak tu kita dapat macam seperti yang di dalam gambar, dan keadaan ini boleh membawa kepada kebutaan sebenarnya. Dan keadaan yang kedua, komplikasi yang kedua, sekiranya mengalami rabun jauh yang tinggi, boleh berlaku koyak atau lekang pada lapisan retina. Ini juga boleh membawa kepada kebutaan sekiranya tidak dirawat dengan cepat. Ya. Memandangkan komplikasi-komplikasi yang sangat merisaukan dan boleh membawa kebutaan, banyak kajian telah dilakukan macam mana hendak mengawal rabun jauh daripada menjadi lebih tinggi. Okey, jadi ini adalah antara kawalan rabun jauh yang boleh diamalkan. Yang pertama, gaya hidup. Kita ubah gaya hidup. Yang kedua, ada ubat-ubatan yang doktor pakar boleh beri untuk mengawal rabun jauh, dan juga ada rawatan optikal dari segi cermin mata khas yang kita boleh beri. Jadi ini saya ingin membawa satu kawalan rabun jauh yang sangat penting kerana ia boleh diamalkan oleh masyarakat umum, oleh ibu bapa, penjaga dan juga guru-guru, iaitu menyarankan peningkatan aktiviti luar 2 jam sehari untuk anak-anak kita. Iaitu kajian menunjukkan 2 jam sehari ini cukup untuk melindungi anak-anak daripada mendapat rabun jauh. Seperti saya sebut tadi, cahaya matahari ini boleh mengelakkan bola mata daripada terus memanjang, dan mengelakkan rabun jauh. Perubahan gaya hidup yang kedua adalah dari segi amalan kerja jarak dekat. Sangat penting untuk amalkan jarak kerja yang sesuai. Terutamanya apabila membaca buku, pastikan ia lebih daripada 30 cm.
Untuk komputer, selalunya saya sarankan jarakkan lebih kurang 1 lengan, iaitu sebenarnya dia dalam 50 sentimeter. Dan apabila menonton TV juga, pastikan lebih kurang 1 ke 2 meter. Jangan terlalu dekat. Ya. Ini boleh diamalkan oleh masyarakat umum untuk kita ajar anak-anak kita. Ini juga lagi satu macam mana kita boleh mengelakkan rabun jauh, iaitu peraturan 20-20-20. Iaitu selepas mengamalkan kerja jarak dekat selama 20 minit, kita rehatkan mata selama 20 saat dengan memandang jauh sejauh 20 kaki. Ya, ini dapat merehatkan mata dan membantu untuk mengawal rabun jauh. Okey, ini adalah antara saranannya penggunaan alatan digital. Sebab kanak-kanak sekiranya mereka menggunakan alatan digital yang akan letak dekat dengan mata, dan ini menambah kepada aktiviti jarak dekat. Jadi kanak-kanak di bawah 2 tahun tidak digalakkan untuk diberi alatan digital langsung. Kanak-kanak umur tadika mungkin kurang daripada 1 jam sehari dan pasti ada kawalan daripada ibu bapa. Mereka yang sudah bersekolah tidak lebih daripada 2 jam selepas waktu persekolahan, juga pastikan ia tidak mengganggu aktiviti harian seperti tidur. Kawalan rabun jauh yang boleh diberi oleh doktor adalah antaranya ubat titis mata atropine, tapi ini perlu diberi oleh pakar mata. Dan optikal adalah kita ada cermin mata khas dan juga kantar lekap khas yang boleh diberikan oleh mereka yang pakar untuk mengawal rabun jauh, tapi mereka yang mengalami rabun jauh perlu dirujuk terlebih dahulu kerana ada beberapa nasihat yang perlu diberikan untuk memakai cermin mata dan kantar lekap khas ini. Jadi secara amnya untuk rabun dan juga yang paling penting rabun jauh, mari kita sama-sama amalkan, pastikan anak-anak keluar bermain di luar sekurang-kurang 2 jam sehari. Tapi jangan berada di luar semasa cahaya matahari terik. Antara pukul 12 hingga pukul 3 itu kan terlalu terik. Yang lebih bagus adalah di awal pagi ataupun mungkin di lewat petang. Kita tidak perlu matahari yang terlalu terik, asalkan ada cahaya di luar. Okey. Amalkan peraturan 20-20-20, iaitu setelah 20 minit jarak dekat, rehatkan mata 20 saat dan memandang jauh sejauh 20 kaki. Amalkan jarak pembacaan yang sesuai dan kawal penggunaan alatan digital di kalangan kanak-kanak. Jadi kita teruskan dalam kepada tajuk masalah kesihatan di kalangan kanak-kanak yang kedua, iaitu anak mata putih atau kita panggil sebagai leukokoria. Jadi apakah anak mata putih ini? Ini adalah keadaan apabila kita melihat kepada mata kanak-kanak secara dalam foto ataupun secara kasar, kita lihat anak mata tu berwarna putih ataupun kekuning-kuningan. Selalunya dalam refleks foto dia berwarna merah, tapi anak mata menjadi putih dalam keadaan leukokoria. Ini adalah satu keadaan yang tidak normal, ya. Kenapa sangat penting untuk masyarakat umum mengenal pasti anak mata putih ini? Adalah salah satu sebabnya adalah kanser mata atau kita panggil retinoblastoma. Dan penyebab kedua yang paling kerap adalah katarak di kalangan kanak-kanak. Jadi saya ingin teruskan menerangkan tentang retinoblastoma yang boleh menyebabkan anak mata putih. Ia adalah kanser mata yang agak kerap berlaku di kalangan kanak-kanak, selalunya di kalangan kanak-kanak yang berumur antara 12 hingga 18 bulan. Dan apa yang lebih penting, sekiranya kanser mata retinoblastoma ini dikesan lebih awal dan dirawat lebih awal, kadar kelangsungan hidup adalah sangat tinggi, lebih daripada 95%. Maksudnya kanak-kanak ini boleh diselamatkan. Yang penting perlu dikesan awal dan dirawat awal. Sekiranya dirawat terlalu lewat, kemungkinan besar mata tidak boleh diselamatkan. Mungkin kanak-kanak akan mengalami kebutaan. Dan yang paling kita risau, sekiranya sel kanser itu merebak ke bahagian otak ataupun masuk ke dalam darah, ia boleh membawa maut. Ya. Selain daripada anak mata putih, tanda-tanda lain retinoblastoma adalah kanak-kanak boleh mengalami kejulingan,
Dan sekiranya retinoblastoma itu adalah pada tahap yang lewat, mungkin mata sudah menjadi merah ataupun sudah membengkak dan merah pada keliling mata. Ya. Jadi sini saya ingin menyentuh dengan ringkaslah apa antara rawatan yang boleh diberikan untuk penyakit kanser retinoblastoma. Ia bergantung kepada tahap kanser tersebut. Sekiranya kanser pada tahap awal, mungkin kita boleh beri laser pada kanser tersebut dan mungkin mata boleh diselamatkan. Tapi sekiranya retinoblastoma itu sudah berada di tahap yang lebih lanjut, mungkin mata perlu dibedah, dan sekiranya kanser telah merebak ke dalam otak atau ke dalam saluran darah, kita perlu tambah dengan kemoterapi. Jadi dia bergantung kepada tahap kanser. Tapi yang paling penting, kesan awal supaya rawatan awal boleh diberi dan nyawa dan mata boleh diselamatkan. Ya, okey. Yang kedua yang boleh menyebabkan anak mata putih adalah katarak. Jadi katarak ini adalah keadaan di mana kanta dalam mata kita berjadi kabus. Dia sama sahaja dengan katarak yang boleh berlaku dalam orang tua. Boleh juga berlaku pada kanak-kanak. Apakah penyebab katarak? Okey. Ia boleh disebabkan faktor keturunan ataupun genetik. Jadi dalam keluarga kalau ada kanak-kanak yang datang, mungkin kita tanya ada ke abang atau kakak yang juga ada katarak ataupun mak ayah. Ya. Mereka juga boleh menghidap katarak sekiranya telah mengalami jangkitan kuman semasa dalam kandungan ibu. Ya. Ada beberapa jenis kuman yang boleh menyebabkan katarak dalam kanak-kanak. Beberapa jenis penyakit metabolik juga boleh menyebabkan katarak. Contohnya ya, galaktosemia, iaitu satu keadaan di mana badan bayi itu tidak boleh mencernakan gula yang ada di dalam susu ibu. Ini jenis penyakit metabolik ya. Jadi mereka ni boleh mengalami katarak. Penyakit sindromik seperti sindrom Down, kanak-kanak juga berisiko untuk mendapat katarak. Ada satu lagi penyebab yang saya ingin pendengar ambil berat, iaitu ubat-ubatan terutamanya steroid. Jadi kanak-kanak boleh diberi ubatan steroid untuk merawat penyakit lain. Contohnya asma, resdung, ya, memang perlukan ubat steroid ni memang untuk merawat, tapi kesan samping dia boleh menyebabkan katarak. Jadi kanak-kanak yang mendapat rawatan steroid perlu disaringlah untuk melihat adakah mereka mengalami katarak ataupun tidak. Jadi ini adalah saya ingin menunjuk contohnya gambar bagaimanakah kekabusan kanta ataupun katarak dilihat dalam kanak-kanak. Dia selalu tertumpu kepada bahagian tengah kanta. Ya. Ada bermacam-macam bentuk dan bermacam-macam jenis ya dalam kanak-kanak. Rawatan katarak untuk kanak-kanak dia lebih kurang sama untuk orang dewasa. Ia perlu dibuang dan dibedah dan dibuang. Tapi selepas kita buang kanta yang asal tu, kita perlu gantilah dengan kanta palsu. Seperti gambar di bawah tu dah ada kanta palsu dalam mata kanak-kanak tersebut. Dan untuk kanak-kanak, selepas kita letak kanta palsu, selalunya mereka perlu pakai cermin mata. Sebab kanta palsu ni untuk penglihatan jauh, jadi untuk penglihatan dekat perlu dibantu dengan pemakaian cermin mata untuk mereka melihat dengan jelas jauh dan dekat. Okey, baik. Itu berkenaan dengan anak mata putih. Okey. Seterusnya saya ingin menyambung lagi satu keadaan yang kerap berlaku di kalangan kanak-kanak yang kita panggil kejulingan. Okey, apakah ini kejulingan? Ia adalah keadaan di mana kedua-dua belah mata tidak memandang pada arah yang sama. Jadi pandangan mata tidak selari. Mungkin satu mata memandang terus ke arah hadapan, tapi satu mata lagi memandang ke arah lain. Okay. Dan juling ni boleh jadi pada mana-mana arah. Dia boleh jadi juling ke bawah, juling ke atas, tapi yang lebih kerap adalah juling keluar dan juling anak mata juling ke dalam. Ini sering berlaku dalam kanak-kanak lah. Ya. Okey. Apakah penyebab kejulingan? Okey. Antara penyebab yang kerap adalah
tone otot mata yang tidak seimbang. Kita ada beberapa otot mata yang ada 6. Jadi kalau salah satu daripada otot mata ini tone dia lebih kuat daripada yang lain, dia boleh menarik mata itu ke arah yang lebih kuat itu, menyebabkan mata menjadi juling. Rabun adalah antara penyebab juling juga yang sangat kerap berlaku. Apa-apa penyakit mata yang menghalang penglihatan juga boleh menyebabkan kejulingan seperti katarak dan kanser mata yang saya sebut lebih awal. Mereka boleh juga mengalami kejulingan. Penyakit sindromik seperti sindrom Down juga boleh menyebabkan kejulingan. Dan satu penyebab yang sangat penting, kecederaan otak atau apa-apa ketumbuhan di dalam otak boleh menyebabkan kejulingan. Jadi kita tidak boleh ambil remeh, ya. Ada penyakit yang perlu disaring dengan segera seperti ketumbuhan otak kalau ada kejulingan. Kena pastikan. Jadi kanak-kanak yang ada kejulingan memang kena bawa jumpa dengan doktor pakar mata. Okey, dan terbaru ini sejak mungkin dalam 4 ke 5 tahun yang kebelakang ini, ada satu lagi penyebab yang boleh menyebabkan kejulingan, iaitu penggunaan alatan digital yang berlebihan di kalangan kanak-kanak. Jadi beberapa kajian yang telah dibuat di luar negara telah mendapati sekiranya kanak-kanak menggunakan alatan digital seperti smartphone lebih daripada 4 jam terus-menerus seharian, dan diletakkan terlalu dekat dengan mata boleh menyebabkan kejulingan. Dan rawatan yang diberikan sebenarnya adalah memberhentikan penggunaan alatan digital, dan lebih daripada 80% daripada kanak-kanak ini kejulingannya dapat dirawat hanya dengan memberhentikan alatan digital. Ada jugalah yang 20% yang tak boleh pulih, terpaksa melakukan pembedahan. Okey. Jadi macam mana kita rawat juling? Yang pertamanya kita kena tahulah apa penyebab juling tu. Contohnya kalau penyebabnya rabun, kena pakai cermin mata. Sekiranya penyebab tu adalah katarak, perlu melakukan pembedahan katarak. Sekiranya semua penyebab-penyebab telah dirawat, tapi juling masih ada, jadi kita boleh melakukan pembedahan otot mata untuk seimbangkan tone mata. Dan juga ada latihan otot mata untuk kejulingan. Ini saya ada bagi contoh, ya. Kanak-kanak di sebelah kanan dia mengalami kejulingan mata dia ke dalam, dan penyebabnya adalah rabun dekat. Dia mengalami rabun dekat yang sangat tinggi. Bila kita bagi cermin mata untuk rabun dekat, kejulingannya dapat dirawat. Jadi dia tidak perlu untuk menjalani apa-apa pembedahan. Tapi dalam gambar kedua ini, penyebab kejulingan dia adalah tone otot mata dia tidak seimbang. Jadi yang ni kita perlu buat pembedahan. Jadi selepas pembedahan, mata dia telah menjadi selari. Okey. Alright. Jadi antara banyak-banyak masalah penglihatan yang saya telah sebut pada awal, iaitu rabun, leukokoria, iaitu anak mata putih, kejulingan. Kenapa yang saya nak tekankan sini adalah kerana jika masalah penglihatan ini tidak dirawat dengan cepat, semua masalah penglihatan ini boleh menyebabkan amblyopia. Okey. Apa itu amblyopia? Adalah dalam bahasa biasanya adalah mata malas. Okay. Tapi kan sebenarnya bukan malas untuk bergerak, ya. Mata boleh bergerak macam biasa, tapi dia malas untuk melihat. Jadi mata yang mengalami amblyopia tu malas melihat, jadi penglihatan kabur. Tapi dia boleh bergerak seperti biasa. Okey. Definisi mata malas ini adalah sebenarnya apabila tahap penglihatan kanak-kanak itu tidak bagus walaupun setelah diberi rawatan. Contohnya, kanak-kanak yang rabun telah diberi rawatan cermin mata tapi masih mengalami penglihatan yang tidak baik. Maksudnya, kanak-kanak ini telah mendapat komplikasi amblyopia ataupun mata malas. Jadi kenapa mata malas ini berlaku? Kita perlu tahu kanak-kanak ini dia mengalami fasa pematangan penglihatan daripada lahir sehinggalah umur 8 ke 9 tahun. Fasa pematangan ini melibatkan mata dan otak.
Sekiranya pusat penglihatan ini terganggu disebabkan oleh apa-apa masalah penglihatan yang menyebabkan penglihatan kabur sepanjang umur kanak-kanak lahir sehingga 8 tahun, ia boleh mengganggu sistem fasa pematangan penglihatan, terutamanya di pusat pemprosesan penglihatan di bahagian otak. Dekat bahagian otak tu yang terganggu. Jadi walaupun kita dah beri rawatan, penglihatan tidak boleh pulih secara terus untuk mata malas. Seperti contoh saya bagi gambar ini di sebelah. Sekiranya mata seperti sebelah kiri tu ada juling, dia tak guna mata tu, otak akan anggap mata tu tidak dapat melihat dengan baik. Otak tidak mahu untuk memproses image yang datang daripada mata sebelah itu, jadi image menjadi kabur sebab bahagian otak telah terjejas. Ini saya ulang semula lah ya, apa antara penyebab mata malas yang paling utama kejulingan, rabun dan penyakit-penyakit yang menghalang penglihatan seperti katarak. Tapi ada rawatan sebenarnya untuk amblyopia. Yang pertama, kita kena rawat dulu penyebab dia. Contohnya kalau rabun bagi cermin mata, kalau katarak kena buat pembedahan dahulu. Tapi selepas kita beri rawatan-rawatan tersebut, kita kena tambah dengan satu lagi rawatan yang kita panggil rawatan patching. Iaitu patching ni adalah menutup mata yang baik. Jadi kita macam lebih kurang memaksalah ataupun melatih mata yang tidak dapat melihat dengan baik itu untuk melihat juga objek. Jadi otak terpaksa memproses juga image yang kabur. Dan lama kelamaan image ini akan menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Jadi rawatan patching ni kita buat antara 2 hingga 6 jam sehari, bergantung kepada tahap mata malas yang dialami oleh kanak-kanak tersebut. Cumanya apa yang saya nak sebut di sini, mata malas ni perlu dirawat sebelum umur 8 tahun. Sekiranya kalau kita nak rawat umur dah macam mungkin 12 tahun, 15 tahun, mata malas tu sudah tidak boleh dirawat sebab otak dah tak fleksibel dah, dia dah macam fix, sudah tak boleh nak rawat dah mata malas ni. Jadi kalau perlu pakai cermin mata ke apa, kena perlu pakai pada umur yang lebih muda. Jadi otak boleh dilatih lagi untuk memproses image untuk lebih jelas. Ya? Okey. Jadi kebanyakan masalah penglihatan di kalangan kanak-kanak ni saya sebut perlu dikesani lebih awal supaya rawatan awal boleh dibuat. Ya? Jadi perlunya ada saringan awal supaya rawatan lebih awal, dan apabila rawatan lebih awal boleh mengelakkan amblyopia ataupun mata malas. Okey. Jadi apakah peranan masyarakat umum, terutamanya ibu bapa, penjaga, guru-guru adalah sama-sama membantu untuk pantau tabiat penglihatan kanak-kanak. Boleh sama tengok sama ada mereka ada ke tabiat penglihatan yang mungkin boleh menunjukkan yang kanak-kanak ini boleh sedang mengalami masalah penglihatan. Dan sekiranya kanak-kanak ada mengadu apa-apa tanda penglihatan, perlu ambil berat dan bawa mereka berjumpa dengan sama ada pegawai optometri ataupun doktor untuk memeriksa. Dan juga membawa kanak-kanak untuk saringan penglihatan. Okay. Apakah antara tabiat penglihatan pada kanak-kanak yang boleh menunjukkan yang mereka mengalami masalah penglihatan? Antaranya adalah mereka suka menelingkan kepala ketika membaca atau melihat TV. Kadang-kadang mereka tidak boleh nak mengangkat jarak. Kalau jalan ke depan tu mungkin terlanggar meja, terlanggar kerusi. Mengecilkan mata ataupun kadang-kadang menutup sebelah mata. Dan kalau rabun jauh, mereka suka pegang buku terlalu dekat ketika membaca. Kadang-kadang ini kerap juga berlaku. Mak ayah kata kalau membaca buku ataupun dengan mengaji Quran kan ada macam beberapa huruf atau baris yang dia ketinggal. Tu mungkin tanda dia tak nampak. Dan kanak-kanak ini mungkin dia orang tak suka membaca. Bukan tak suka membaca sebab malas, tapi sebab penglihatan dia tak bagus. Tapi dia tak tahu nak cakap. Sebab kanak-kanak ni kadang-kadang dia tak tahu yang dia mengalami masalah penglihatan. Dia tak tahu pun yang penglihatan dia tak jelas. Tapi cara dia mungkin
dia tak nak pergi sekolah, tak nak membaca. Kita bukanlah kata mereka malas, tapi kita kena periksa, mungkin ada masalah penglihatan. Kadang-kadang mereka mengadu sakit kepala, terutamanya selepas pulang daripada sekolah, mata rasa penat, kadang-kadang ada terlalu teruk rabun tu mungkin rasa mabuk, dan kadang-kadang mereka boleh cakap apa yang mereka melihat tu jadi berganda ataupun nampak dua. Okey. Sekiranya mereka mengalami masalah penglihatan yang saya sebut seperti tadi sebentar tadi, memang kiranya macam wajiblah bawa untuk pemeriksaan kesihatan mata dengan doktor mata. Tapi bagaimana pula dengan kanak-kanak yang tak ada aduan apa-apa? Mata dia nampak macam sihat, tiada tabiat penglihatan yang luar biasa, tiada aduan. Perlu tak periksa mata? Perlu. Kita perlu buat saringan penglihatan. Bila nak buat? Okay. Untuk kanak-kanak yang prasekolah, disarankan ibu bapa dan berjaga membawa anak-anak menjalani saringan penglihatan sebelum memulakan prasekolah, so mungkin umur 3 atau 5 tahun. Kat mana nak buat? Boleh bawa ke pusat optometri, di kedai-kedai optometri tu diorang boleh buat ujian saringan penglihatan sahaja. Dia akan suruh kanak-kanak membaca kan huruf-huruf tu. Sekiranya didapati penglihatan tak bagus, nanti pegawai optometri di kedai optometri tu boleh rujuk ke hospital ataupun ke klinik untuk buat pemeriksaan mata yang lebih lanjut. Kita saring dulu. Dan alhamdulillah di negara Malaysia semua sekolah-sekolah ada saringan penglihatan secara berkala yang dibuat oleh pasukan kesihatan pada darjah 1, darjah 6 dan tingkatan 3 untuk membuat saringan penglihatan dan juga ujian rabun warna. Jadi sekiranya juga guru-guru mendapati ada kanak-kanak ini yang ada masalah penglihatan dan menjalani saringan penglihatan, mereka boleh dirujuk ke klinik ataupun doktor pakar. Okey, jadi antara nota penting yang saya ingin sampaikan adalah bawalah anak-anak untuk membuat saringan penglihatan. Jadi, sebab di Malaysia sekarang ni saringan penglihatan untuk kanak-kanak tadika belum ada lagi. Mungkin ada jugalah setengah-setengah tadika yang buat saringan penglihatan tapi tak menyeluruh macam sekolah rendah. Jadi sebelum naik sekolah tadika, selain daripada menyediakan beg baru, alat tulis baru, uniform baru, bawa pergi saring penglihatan sebelum memulakan alam prasekolah. Pastikan penglihatan mereka baik untuk mereka yang tiada aduan penglihatan. Tapi kalau ada tanda-tanda ataupun tabiat yang mereka ini kurang melihat, perlu bawa berjumpa dengan doktor dengan segera. Dan sekiranya telah disarankan untuk mendapatkan rawatan, contohnya doktor cakap perlu pakai cermin mata sebab rabun, perlu membuat cermin mata dengan segera. Kenapa? Seperti saya sebut tadi, kanak-kanak ni dia ada masa kritikal dia untuk kita rawat apa-apa penyakit mata kanak-kanak sampai 8 tahun. Lepas 8 tahun, kalau kita rawat, kita risau tahap pemulihan tu dia tak boleh dapat ke maksimum sebab mata malas telah berlaku. Mungkin kita boleh rawat tapi mungkin tak 100% lah. Mungkin dalam 50%, 40% macam tu. Jadi kalau dapatkan rawatan, dapatkan segera semasa kanak-kanak masih kecil. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih dan saya sarankan kan di Malaysia kita cahaya matahari kita banyak kita boleh dapat. Jadi bawalah anak-anak kita keluar bermain. Pandemik COVID-19 pun dah masuk ke fasa endemik. Kita boleh bawa mereka keluar 2 jam sehari kerana itu dapat melindungi anak-anak kita daripada mendapat rabun jauh, ataupun kalau dah dapat rabun jauh kita dapat kawal daripada power spek jadi lebih tinggi. Jadi saya rasa itu saja pada saya, Puan Sabaria. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Safinas. Rasanya banyak dah kita dapat pemahaman dan juga pengetahuan tentang penglihatan kanak-kanak ni Dr. Safinas, dia yang mungkin secara kasarnya apa yang Dr. Safinas dah bincangkan tadi ialah maknanya kalau kita lihat dalam 4 perspektif tu yang ataupun 4 fokus yang Dr. Safinas bawa tadi tentang penglihatan kanak-kanak iaitu rabun, anak mata putih,
kejulingan dan juga mata malas. Jadi saya nak tanya Dr. Safinas, maknanya dalam untuk ini yang mata malas ni biasanya memang dia daripada apa nama ni? 3 peringkat aspek rabun, anak mata putih dan kejulingan boleh mengakibatkan kepada mata malas tu. Tapi maksud di situ Dr. Safinas, mungkin mungkin kita boleh perhatikan maknanya di peringkat akhir baru boleh doktor-doktor boleh nampak atau kesan mata malas berlaku pada kanak-kanak. Betul, betul. Maksudnya penyakit masalah penglihatan tu berlaku dahulu dan sekiranya contohnya rabun, kejulingan, katarak tidak dirawat, maksudnya dibiar sahaja ataupun kadang-kadang bukan biar tak perasan kan? Sebab kadang-kadang tak semua penyakit masalah penglihatan, terutamanya rabun, ada tanda-tanda. Kadang-kadang tak ada tanda, tak perasan pun. Jadi tidak buat pemeriksaan. Bila terlalu lama, komplikasinya jadi mata malas lah, sebab lama-lama otak dia tak nak proses image yang kabur tu. Jadi kalau penyakit contohnya rabun, dapatkan rawatan cermin mata secepat mungkin. Mungkin masa tu mata malas belum berlaku lagi. Jadi sekiranya dirawat awal, komplikasi mata malas belum berlaku, tahap pemulihan penglihatan lebih bagus. Itu yang saya kata, kalau ada apa-apa masalah penglihatan dalam kanak-kanak, memang kena dapat rawatan cepat sebelum komplikasi mata malas berlaku. Tapi kalau berlaku pun mata malas, kita masih boleh rawat lagi, tapi dengan syarat yang saya sebut tadilah, sebelum umur 8 ke 9 tahun. Kalau kita dah melepasi tahap kritikal tu, dia susahlah, agak sukar kita nak pulihkan balik penglihatan kanak-kanak tersebut. Ya. Mungkin itu boleh kita, maknanya ibu bapa mungkin ambil perhatian tentang itu, sebab kalau Dr. Safinas kata tadi 8 tahun, umur kanak-kanak yang boleh dirawat tu sebelum 8 tahun. Jadi ibu bapa mungkin yang berada di sini dan mungkin boleh kita panjangkan kepada kawan-kawan kita yang lain, maknanya pentingnya kita perhatikan penglihatan anak-anak untuk supaya dapat dirawat lebih awal, Dr. Safinas. Ya, cuma Puan Safara, saya nak sebut dekat sini ya. Bukanlah kata lepas 8-9 tahun tu jangan datang hospital, datang juga. Sebab kadang-kadang kemungkinan belum ada mata malas lagi, kita boleh lagi merawat. Jadi cumanya kalau boleh datang lebih awal secepat mungkin. Tapi kalau ada penyakit masalah penglihatan pada umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun pun mesti mendapatkan rawatan juga. Ya, maksud di situ mungkin maknanya dalam stage ataupun tahap yang lebih awal, maksud di situ. Ya, betul. Ya, betul. Okey, ada persoalan di sini ya, Dr. Safinas, daripada penonton kita, iaitu adakah kanak-kanak sesuai menjalani rawatan lasik untuk mengatasi masalah rabun? Jika tidak, bermula usia berapakah yang sesuai untuk menggunakan rawatan lasik ini? Okey. Rawatan lasik untuk kanak-kanak setakat ini memang tidak disarankan, sebab untuk lasik ni selalunya kita kena ada tahap rabun yang dah stabil. Contohnya lah, kalau macam power dia 300 tu, dia dah tak meningkat. Tapi dalam umur kanak-kanak selalunya nombor 1, bola mata masih membesar sebab mereka sendiri masih membesar. Jadi tahap rabun tu juga boleh berubah-ubah. Jadi memang tidak disarankan untuk membuat rawatan lasik. Selalunya kalau nak buat apabila pertumbuhan keseluruhan badan dan juga bola mata telah betul-betul komplit, selalunya lebih daripada umur 20 tahun ke atas. Itu pun perlu membuat pemeriksaan dengan doktor pakar yang memang certified untuk buat rawatan lasik, supaya rawatan lasik yang diterima adalah selamat dan tiada berlaku komplikasi. Tapi untuk kanak-kanak memang tidak disarankan. Okey, maknanya tak disarankan ya untuk kanak-kanak. Okey. Ada satu lagi soalan, adakah faktor pemakanan juga boleh mempengaruhi masalah penglihatan pada kanak-kanak? Okey. Setakat ini sebenarnya kajian ya, kalau kita tengok banyak juga negara-negara yang buat kajian ya, dia orang cuba cari apa makanan atau suplemen yang dapat mengawal tahap rabun ataupun mengelakkan rabun. Dan sebenarnya tiada kajian yang menunjukkan keputusan yang signifikan. Tiada satu-satunya jenis makanan ataupun apa-apa jenis suplemen setakat ini
yang boleh mengelakkan rabun atau mengawal tahap rabun. Tetapi Carrot pun secara percaya, Dr. Safina. Carrot pun ada yang kata carrot boleh beri peringatan yang baik. Carrot Ah, boleh. carrot secara amnya untuk penglihatan, tapi bukan untuk rabun. Kalau tanya pasal rabun, tiada. Tapi kalau carrot, sebab beta carotina ni dia ada salah satu bahan yang penting untuk kesihatan retina, iaitu belakang mata. Itu dia penyakit dalam orang tua, kita panggil masalah degenerasi makula. Jadi kalau makan carrot daripada kanak-kanak, hopefully apabila mereka meningkat dewasa atau tua, tidak dapat penyakit makula, tapi itu penyakit yang lain daripada rabun lah. Tapi secara amnya, kalau kita mengamalkan pemakanan yang sihat, makanan yang tinggi antioksidan seperti sayuran hijau ataupun sayuran yang berwarna macam terung, kapsikum, semua tu banyak antioksidan, adalah baguslah untuk badan secara amnya. Tapi kalau nak kata spesifik, makan makanan ni tak dapat rabun, tak ada, tiada kajian lagi yang dapat menunjukkan keputusan yang signifikan. Soalan lagi ialah saya pernah dengar satu istilah poor visual focus. Adakah ini sama mata malas ataupun lazy eye tadi? Okey. Poor visual focus ni satu terma yang agak general lah, dia agak jadi nak kena periksa juga. Katakanlah poor visual focus maksudnya tidak dapat fokus dengan baik, tapi setelah diberi rawatan, contohnya sama ada latihan mata atau cermin mata, tahap penglihatan kembali normal, maksudnya tiada mata malas. Sebab mata malas ni yang pentingnya dia tak dapat melihat dengan baik setelah diberi rawatan. Kalau diberi rawatan, penglihatan kembali normal, maksudnya tiada mata malas. Jadi mungkin kena buat pemeriksaan lah, tengok setelah diberi rawatan tersebut, penglihatan kembali normal, bukan mata malas. Jadi di sini mungkin kita boleh lihat Dr. Syafinas bahawa especially kanak-kanak terutama pada kanak-kanak ni, dia memang kita katakan tadi, itu juga Dr. Safina ada sebut tadi bahawa kita tak berapa nampak masalah penglihatan anak-anak ni sebab mereka tidak mengadu. Maknanya di situ perlunya ada keprihatinan ibu bapa ataupun penjaga ataupun guru-guru tadi yang telah disebut oleh Dr. Safina juga. Jadi di sini saya mungkin pertamanya kalau kita tengok begitu juga dengan aktiviti-aktiviti kita yang mungkin aktiviti yang tidak sihat, terlalu lama duduk dalam untuk melihat melihat gadget dan seterusnya. Jadi di situ kalau kita lihat mungkin Dr. Safina daripada kajian ataupun daripada daripada apa yang exposure ataupun telah Dr. Safina lalui, mungkin boleh Dr. Safina ceritakan sikit mungkin dalam bentuk tahap yang tadi dah ada bincangkan juga dari segi data kan, maknanya bertambah rabun dan seterusnya, tetapi juga mungkin dari segi aspek umur kanak-kanak tu. Ya, mungkin kalau kita lihat sekarang ni umur kanak-kanak yang rabun tu lebih dah kurang kan. Betul? Dan mungkin inilah masalah-masalah ini dah makin makin muda lagi umur kanak-kanak tersebut. Betul. Mungkin Dr. Safina boleh ceritakan sikit tentang tu? Ya, terima kasih Puan Sabara. Itu satu fakta yang sangat tepat. Memang antara data yang kita dapat sekarang ni bukan sahaja kita dapati sejak kebelakangan ni tahap rabun jauh menjadi lebih tinggi. Dulu mungkin secara rawak mungkin power mata dalam 100, 200, tapi sekarang ni secara average-nya power dah naik ke 300, 400. Tinggi. Itu satu. Yang kedua, memang tepat sangat Puan Sabra kata, umur makin berkurang. Dulu mungkin kita kata sekolah rendah lah, mungkin ramai sekolah rendah yang darjah 4, 5 macam tu yang mungkin rabun. Tapi sekarang ni dah darjah 1, darjah 2, tadika pun ramai dah pakai cermin mata. Jadi memang kalau kita tengok Badan Kesihatan Dunia, ini adalah dua benda yang mereka sangat risau. Umur untuk mendapat rabun jauh menjadi lebih semakin muda dan tahap rabun jauh menjadi lebih tinggi.
Sebab sekiranya kanak-kanak tu mengalami rabun pada umur yang lebih muda, durasi rabun jauh dia menjadi lebih panjang, kemungkinan untuk dia dapat komplikasi rabun jauh tu adalah lebih tinggi. Tu yang kita tak nak. Jadi itu yang kita kata. Saya rasa masyarakat bersama-sama dapat bantu sebab faktor utama yang boleh kawal adalah faktor yang boleh dibuat bersama-sama, iaitu aktiviti luar 2 jam sehari dan mengawal aktiviti jarak dekat. Jadi kalau kita sebab seperti dekat negara China mereka telah membuat beberapa kajian. Mereka telah serapkan dalam sistem persekolahan. Macam mana nak tingkatkan dapat 2 jam sehari ni, dia orang buat dalam sistem persekolahan dan mereka telah berjaya mengurangkan kadar rabun di kalangan kanak-kanak di negara China dan negara Taiwan. Antara caranya mereka tingkatkan waktu rehat, dia buat 2 kali daripada 1 kali, dan pastikan waktu rehat kanak-kanak mesti keluar. Ada juga yang bagi insentif, macam cikgu bagi kerja rumah, macam ada diary, dan diary tu perlu buat kerja-kerja aktiviti luar. Kalau pergi aktiviti luar, dia tick, ada banyak aktiviti luar, nanti bila pergi sekolah bagi pada guru dapat insentif kalau lebih banyak aktiviti luar dijalankan. Jadi ada beberapa negara aktiviti luar ni telah diserapkan ke dalam lebih kurang kurikulum pembelajaran kanak-kanak sebab dia bermula daripada umur kanak-kanak dan sekarang ni kita tengok persatuan-persatuan rabun jauh dunia baru ada conference persidangan lebih kurang dalam 2 minggu lepas. Mereka sekarang telah fokus kepada kanak-kanak prasekolah. Dulu kita mula dekat sekolah rendah kita nak kawal, sekarang ni sekolah prasekolah kita dah kena mula kawal. Jadi main luar, kurangkan gadget. Kalau membaca tu bagus, kena bacalah sebab nak ni. Tapi amalkan tabiat pembacaan yang sihat. Itu yang saya kata. Jangan pegang dekat sangat. Selepas 20 ke 30 minit, rehatkan mata, ya, kita pandang jauh. Betul. Dia kita tak boleh nak elakkan. Sebab daripada nak sekat pun penggunaan digital tak boleh. Itulah merupakan perkembangan teknologi sekarang. Jadi anak-anak pun dia perlu melalui proses untuk memahami penggunaan digital gadget ni tadi. Tetapi bagaimana yang nak kita kawal ialah macam Dr. Safinas kata tadi. Maknanya perlu ada tindakan daripada ibu bapa, daripada guru. Contohnya daripada Pratadika lagi kan. Maknanya Pratadika, kanak-kanak memang sepatutnya pembelajaran di luar tu lebih dilebihkan. Lebihkan bermain untuk tadika ya. Tetapi itulah dia masalahnya bila ibu bapa pun sekarang ni, dia leka dengan gadget, aktiviti luar dengan anak-anak pun mungkin berkurangan dan itu mungkin ibu bapa lah pada anak-anak kecil tu mungkin kita boleh berikan saranan untuk mengurangkan penggunaan gadget mereka sendiri untuk membawa anak-anak keluar bersama-sama untuk membawa untuk kita nak aktiviti luar terlebih. Ya, Dr. Safinas? Betul. Ya, itu peringatan untuk diri saya sendiri jugalah. Ya, ada anak kecil betul. Sebab sebenarnya tak senang ya 2 jam sehari itu bukan perkara yang senang. So jadi memang peringatan untuk diri saya juga ya, pastikan dia tak perlu macam keluar ke tempat yang jauh pun. Kalau duduk di luar beranda tu pun dah cukup. Sebab antara kajian juga dia orang buat, kalau dia orang duduk di koridor kelas kan, luar pada kelas, itu pun membantu mengurangkan tahap rabun. Tak perlu macam pergi ke padang, asalkan berada di luar bangunan. Maknanya untuk memandang jauh, ya, memandang jauh. Memandang jauh dan dapat sedikit cahaya matahari itu. Sebab kalau dalam bangunan, cahaya matahari terhalang. Dan tak perlu cahaya terik. Itu juga yang saya perlu tekankan. Rasa macam ada soalan ya, Puan Sabada dekat chat. Oh ya, ada satu soalan lagi ya. Okey. Kalau kita buat test mata yang tengok jari itu, sepatutnya bila jari itu bergerak jauh ke dekat, dua-dua mata kita akan bergerak ke tengah. Tapi apa maksudnya kalau mata itu bergerak ke kiri? Maksudnya ada juling ke? Pertanyaan tersebut. Okey. Apabila kita bergerak, saya tunjuklah ya, takut ada orang tak faham ya. Kalau kita buat jari macam ni, kalau kita bawa ke tengah, mata kita memang akan ke tengah. Itu normal ya. Itu normal. Mungkin Encik yang bertanya ni ada pernah nampak
mata tu tak bergerak ke tengah tapi dia keluar, kemungkinan besar ada juling. Jadi keadaan macam tu kena bawa untuk pemeriksaan sebab seperti saya kata kejulingan ni kalau disebabkan oleh tone otot tak seimbang je, kita tak risau sangat, boleh kita beri rawatan dan ada masa nak tunggu. Tapi katakanlah disebabkan oleh ketumbuhan otak, itu yang kita paling risau, kena cek. Kalau tak ada, cek juga rabun. Sebab kalau katakan rabun lewat beri rawatan, nanti mata malas pula. Jadi dia banyak implikasi kalau tidak mendapat pemeriksaan yang segera. Ada banyak rintitan dia kan. Dia punya dia berhubung kait mata kanak-kanak ni. Dan satu lagi Dr. Safina, saranan Dr. Safina, kalau misalnya ada yang kata mungkin pakai cermin mata je okey kan. Jadi apa saranan Dr. Safina, sama ada pergi ke kedai cermin mata ataupun terus pergi buat rawatan ke pusat pakar oftalmologi. Okey. Baik, soalan yang sangat baik. Untuk pemakaian cermin mata, terutamanya kanak-kanak yang saya kata berumur kurang daripada 10 tahun, maksudnya darjah 3 ke bawah, perlu buat tahap pemeriksaan tahap rabun dengan doktor mata. Sebab kita ada sejenis ubat titis khas yang kita letak untuk dapatkan tahap rabun jauh yang tepat. Kerana kanak-kanak yang kecil ni tahap rabun jauh dia memerlukan pemeriksaan yang lebih khas. Tapi kalau kanak-kanak yang mungkin darjah 5, 6 ke atas, sekolah menengah semua dewasa, tak apa. Yang tu boleh pergi ke kedai cermin mata biasa, tapi mesti yang ada pegawai optometri. Dia ada kedai-kedai yang ada pegawai optometri sebab nak pastikan tahap rabun diperiksa dengan tepat. Sebab kalau kuasa cermin mata tidak diberi dengan tepat, pemulihan tahap penglihatan tidak berlaku dengan baik. Tapi kalau yang kanak-kanak kecil, memang kena hantar ke dia ada dua, sama ada klinik doktor mata, optometri pun ada klinik juga. Optometri klinik yang dia orang boleh letak ubat dan betul-betul tahap periksa tahap rabun yang lebih tepat. Okey, mana saranannya elok jumpa doktor mata lah ya. Untuk yang kecil lah, yang mungkin darjah 3 ke bawah. Okey, ada satu lagi saya ni mungkin sebelum kita akhir ni, kita ada ni satu soalan lagi. Anak saya mengalami mata malas sejak umur 10 tahun sehingga sekarang. Anak saya pakai cermin mata sehingga sekarang umur 13 tahun untuk belajar sahaja. Sebab rabun, adakah mata malas sudah dirawat atau akan lebih teruk? Anak saya tidak mengadu mengalami gangguan penglihatan sejak pakai cermin mata. Okey. Tak apa, saya buat rumusan di sini. Kemungkinan besar dia ada rabun jauh. Kalau doktor ada sebut dia ada mata malas, kemungkinan apabila dia pakai cermin mata, tahap penglihatan tidak dapat dikembalikan 100% lah, mungkin ada beberapa persen yang tak boleh, so mungkin dia ada mata malas. Adakah mata malas itu akan menjadi lebih teruk? Selalunya dia akan stable dekat tahap mata malas yang dialami ketika itulah. Tapi kalau dia dah besar umur 13, selalunya mata malas tu tak menjadi lebih teruk sebab dia dah fasa matang dah. Dia punya pusat penglihatan dah matang. Tapi mata malas tu mungkin tidak boleh dipulihkan semula sebab sudah terlalu agak matang dia punya bahagian otak yang nak proses penglihatan. Tapi pakai cermin mata seperti biasa sebab cermin mata dapat memulihkan penglihatan sekurang-kurangnya berapa peratus yang dapat bantulah, kalau tak dapat 100% pun. Okey, terima kasih Dr. Safina. Saya rasa mungkin mungkin ada sedikit lagi. Saya suka melihat balon-balon kecil dalam pemandangan mata saya sejak kecil, tetapi balon-balon kecil berkenaan sudah tidak wujud lagi setelah usia jam 40-an. Ini mungkin ada 1 minit, setengah saat aja. Mungkin Dr. Safina boleh jawab sikit ini. Saya nak jawab pun lama saya tengok soalan ni. Balon-balon kecil ya. Saya sebenarnya tak berapa pasti apa maksud balon-balon kecil lah. Mungkin bubble, nampak bubble. Bubble di mana ya? Tapi dah tak wujud dah sekarang dah tak wujud dah. Kalau yang penting kalau sekarang sudah tiada tu mungkin masalah penglihatan tersebut telah kembali
kembali pulih atau selesai lah. Cuma saya tidak pasti sebenarnya apa maksud dengan bilon-bilon kecil tu. Okey. Okey, alhamdulillah Dr. Apa ni, Encik Metradi ya. Dahi. Mungkin tu dah alhamdulillah dah tak nak Dah alhamdulillah dah tiada, jadi mungkin telah pulih semula lah. Okey, so kita sampai dah penghujung Dr. Safinas. Terima kasih kepada kerana bersama dengan kami pada pagi ini dan alhamdulillah banyak ilmu yang telah kita dapat dan mungkin pada penonton yang hadir mungkin boleh isikan borang kehadiran untuk kesihatan siri kesihatan kita bagi siri ketujuh ini ada di dalam chat room kita. Jadi Dr. Safinas, terima kasih banyak-banyak dan kepada penonton, kami harapkan semoga dapat bermanfaat daripada ilmu yang telah dikongsikan oleh Dr. Safinas pagi ini dan insya-Allah boleh kita panjang-panjangkan apa yang telah dibentangkan oleh Dr. Safinas untuk bermanfaat bagi mengatasi masalah penglihatan kanak-kanak. Okey, untuk itu saya bagi pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan insya-Allah kita berjumpa kembali pada siri yang ke-8 insya-Allah pada bulan depan kita jumpa kembali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih.